Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya lagi Haziq daripada Yawas Rangers. Bersama saya dalam episod 2 bagi kesan-kesan pandemik terhadap kanak-kanak dan remaja di Malaysia adalah tak terutama lagi Puan Suhaila binti Ahmad Ahiruddin daripada seorang pengajar bahasa Inggeris di Negeri Selangor ini. Okey, kita nak sambung pertanyaan. Kita ada banyak lagi soalan untuk Puan berkenaan dengan kesan-kesan pandemik khususnya untuk kanak-kanak dan remaja lah. Kita ada terima soalan daripada rakyat negeri Selangor berkenaan dengan bagaimana nak menjaga anak-anak ketika pandemik dan sebagainya. Okey, salah satu soalan dia, soalan yang pertama dia Puan, ini adalah satu soalan daripada seorang guru juga. Menurut Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia, PDPR yang lebih fleksibel semasa pandemik ni seharusnya mengurangkan bilangan subjek ke subjek tertentu lah, bukan subjek yang core, bagi mengurangkan stres kepada dua-dua pihak, terutamanya guru dan kanak-kanak. Adakah perkara ini bakal memberi kesan jangka masa panjang terhadap pembelajaran kanak-kanak tersebut? Ya dan tidak, sebab kita kena tengok siapakah yang kita mengajar itu. Sebenarnya kita tahu di Malaysia ni kita masih lagi adalah satu masyarakat yang meletakkan peperiksaan di satu tahap yang tinggi. Bila peperiksaan, katakan kita lihat dahulu untuk kanak-kanak dan remaja-remaja yang menghadapi peperiksaan, untuk kita kecilkan bilangan subjek akan menjadi sesuatu yang agak rumit. Sebab nanti bila mereka mahu menjalani peperiksaan tersebut, mungkin subjek tersebut tidak cukup diberi pengkhususan ataupun liputan oleh guru-guru. Jadi akan yang akhirnya terkesan adalah kanak-kanak dan remaja-remaja itu sendiri. Tetapi untuk kanak-kanak ataupun remaja-remaja yang mungkin tidak melalui sistem peperiksaan seperti mana yang kita ada di Malaysia, mungkin mereka melalui sistem peperiksaan daripada negara-negara lain yang menggunakan sistem coursework. Contohnya, mungkin mereka boleh ataupun mungkin sistem peperiksaan tu memudahkan cara dari segi itu. Dan mungkin juga untuk kanak-kanak mungkin di peringkat prasekolah contohnya, untuk 2-3 subjek yang digabungkan pada masa yang sama juga mungkin tidak memberi banyak orang kata, saya kata kesan. Kerana mereka tidak menduduki peperiksaan. Jadi apa yang saya nak cuba katakan di sini adalah untuk kita nak banyakkan subjek ke, nak kurangkan subjek ke, sebenarnya dia kena letak pada sistem pendidikan itu sendiri. Jika sistem pendidikan itu meletakkan subjek itu penting untuk kita cover the whole syllabus, memang susah untuk kita kecilkan. Tetapi kalau sistem peperiksaan, sistem pendidikan itu cukup fleksibel untuk mungkin matlamat ataupun objektif di hujung pembelajarannya adalah berbeza, tidak orang kata meletakkan subjek, setiap subjek ada dia punya objektif masing-masing, ia lebih mudah untuk dijalankan. Okey, ini soalan di luar konteks saya bersoalan tadilah. Saya ada soalan secara personal, peribadi. Menurut Puan, kita punya sistem pendidikan berasaskan peperiksaan ni masih relevan ke kalau kita nak compare dengan negara-negara maju seperti Singapura, United Kingdom, berkenaan dengan bagaimana sistem pendidikan mereka? Sistem pendidikan kita macam Puan cakap tadi, peperiksaan tu dia di tahap paling tinggi. Jika kita gagal SPM, no life after that. Okey, macam ni, kita di Malaysia, kita kadang-kadang tu agak bagus sebenarnya kalau kita nak bandingkan negara kita dengan negara-negara lain. Tetapi sebelum kita bandingkan negara kita dengan negara-negara lain, kita perlu study betul-betul. Kita patut kaji dulu pendidikan negara lain itu dahulu. Dan jangan hanya bandingkan atas satu permukaan yang orang kata on the surface level saja. Kena
betul-betul faham. Walaupun mungkin kita sebab kita di Malaysia kita mungkin pemahaman kita tentang peperiksaan kalau dengan izin kita gunakan perkataan seperti PMR ataupun PT3 sekarang, dan juga SPM. Tetapi di negara-negara lain ataupun di Malaysia sendiri kita telah mula menggunakan perkataan pentaksiran. Bila pentaksiran, dia bukanlah peperiksaan yang seperti mana yang kita faham. Jadi berbalik kepada negara-negara lain yang pada Tuan Haziq tadi mengatakan mereka tidak melakukan peperiksaan, sebenarnya banyak je negara-negara lain yang advance di luar sana yang masih menggunakan sistem peperiksaan. Sebagai contoh UK. UK mereka masih menggunakan IGCSE. Cuma untuk tahun lepas kerana pandemik, daripada sistem yang maaf, sistem yang berbentuk peperiksaan seperti biasa, mereka telah bertukar kepada coursework untuk memudahkan pelajar-pelajar daripada seluruh dunia yang mendudukinya. Tetapi mereka masih mempunyai pilihan sama ada nak ambil coursework ataupun mengambil bentuk peperiksaan, dan juga A-levels dan sebagainya. Tapi ada juga mungkin negara-negara lain yang tidak menggunakan sistem peperiksaan tapi menggunakan sistem coursework bercampur peperiksaan. Jadi ia terpulang kepada negara itu sendiri kerana setiap negara akan mempunyai tujuan masing-masing dan mereka telah kaji apakah yang terbaik untuk masyarakat itu. Jadi pada saya, kat sini saya nak katakan betul apa yang Tuan Haziq katakan tadi. Kita mungkin perlu ada banyak perubahan mesti ada perubahan dalam sistem pendidikan dan sistem peperiksaan atau pentaksiran. Tetapi untuk kita buat keputusan itu bukan kerana sebab negara itu, kerana negara ini, kerana itu. Kita perlu, kita boleh lihat negara-negara tersebut, tetapi kita perlu lihat juga dari segi lokaliti. Adakah sesuai ataupun tidak? Adakah ia memberi satu konsep pendemokrasian pendidikan kepada semua ataupun hanya sesetengah saja yang boleh melakukannya? Dan ia akan nanti kita takut kerana kita terlalu taksub dengan negara-negara lain tanpa kita betul-betul buat dengan baik, jurang pendidikan tu akan jadi lagi besar, lagi rugi nanti pada masa itu. Okey, clear dengan jawapan daripada Puan Suhaila berkenaan dengan sistem pendidikan kita. Okey, soalan seterusnya Puan. Pensyarah Fakulti Pendidikan Universiti Malaya berkata menerusi PDPR, teknologi boleh dimanfaatkan untuk memajukan lagi amalan pendidikan di negara Malaysia ni. Adakah Puan berpendapat kelebihan ini hanya dapat dimanfaatkan oleh semasa pandemik ni oleh masyarakat bandar dan luar bandar terpinggil macam Puan cakap di episod yang sebelum ni? Itu semua tidak bergantung, dia kreativiti guru macam Puan cakap sebelum ni. Tapi di luar bandar peratusan untuk online pembelajaran secara dalam talian ni yang tak dapat hadir itu tinggi berbanding di bandar. So bagi pendapat Puan, adakah ini hanya memberikan manfaat yang lebih kepada golongan bandar dan menindaskan masyarakat luar bandar, pelajar luar bandar? Sebenarnya di bandar pun ramai je yang tak pergi PDPR ni. Bukan hanya yang dekat luar bandar. Jadi dia adalah orang kata dua-dua pihak. Mungkin satu juga kerana tak semua kanak-kanak ni ataupun remaja mempunyai drive yang tinggi terhadap pembelajaran. Jadi bila ada sebab untuk tak belajar, tak kisahlah apa pun sebab dia, seronok lah kan. Jadi kerana pandemik ini mungkin sebab secara kebetulan kita banyak menggunakan teknologi sebagai platform, kerana itu yang kita nampak supaya walaupun jauh di mana pun guru tersebut, ia boleh dijalankan. Maknanya di atas kertas nampak begitu, tapi realitinya ramai pelajar-pelajar yang ada cabaran-cabaran untuk menggunakannya. Kalau kita tengok cabaran banyak, mungkin cabaran dari segi gadget tu sendiri, ataupun ada gadget mungkin tak ada line, kalau ada line pula mungkin perlu kongsi pula gadget tu dan sebagainya. Jadi pada saya untuk soalan ini saya tak boleh nak terus katakan apa tadi kita nak kata apakah cara yang efektif tu, berbalik macam yang saya katakan pada episod yang lepas, ia terpulang pada guru satu, tetapi betul apa yang macam Tuan Haziq kata, sekiranya itulah fokus guru teknologi dalam pendidikan beliau tanpa
melihat mereka yang kekurangan ataupun cuba mengatasinya, pasti yang akhirnya yang rugi adalah kepada pelajar tersebut. Saya nak kongsi satu cerita. Okey, ada seorang guru, ini adalah cerita di Shah Alam. Okey, Shah Alam yang mungkin bagi banyak pendengar-pendengar merasakan Shah Alam ni negeri apa kata? Ibu negeri yang gah kan. Yang pasti tak ada masalah lah. Tapi kawan saya ni seorang guru, dia perlu, apa yang dilakukan adalah sekiranya pelajar dia datang ke dalam kelas, dia akan bagi RM5 top up. Sampai terpaksa menggunakan cara macam tu. Itu biasa. Itu dah ada biasa dah. Memang cikgu, sebab cikgu bagi reward. Cuma reward tu adalah dalam bentuk yang berbeza. Cuma yang seronoknya, bukanlah seronok, cuma saya nak bagi semua orang nampak, ia bukanlah isu bandar di luar bandar. Pelajar ni boleh cakap, boleh tak cikgu saya bagi top up ni ke ayah saya? Apa maksud dia? Berkongsi gadget. Ya, berkongsi gadget dan siapa yang lebih memerlukan top up tersebut? Jadi saya nak bawa hal ini kepada semua orang untuk lihat, untuk tidak memukul luar bandar, pinggir bandar. Sebab tu saya kata, bila dalam isu pendidikan ini, kita kena lihat case by case. Dan betul kata, walaupun di pinggir bandar, mungkin dengan katakan komuniti yang kecil, contohnya di satu kampung, dan mungkin cikgu tu juga tinggal di kampung itu, dan cikgu tu boleh pergi daripada satu rumah kepada satu rumah, pergi hantar modul, dan ibu bapanya, mungkin yang ibu berada di rumah, boleh melihat anaknya untuk melakukan kerja itu. Tapi di bandar, kedua-dua ibu bapa bekerja, tak kisahlah work from home ke ataupun work from office, walaupun di depan mata mereka tak boleh nak bantu. So jadi ada banyak sebenarnya isu yang patut dilihat bila menggunakan teknologi dalam pendidikan. Dia bukan hanya bandar maju tak ada masalah, luar bandar ada masalah, tak ada. Jadi kalau benda ni penting, sebab saya kadang-kadang tu bukan nak katakan, sebab saya lihat ramai saja kawan saya yang di luar bandar, anak-anak murid mereka mempelajari sesuatu dengan lebih baik daripada di bandar. Dan bukan kerana isu gadgetnya ataupun isu teknologinya, tetapi mungkin juga ada banyaklah, mungkin dari macam saya kata tadi, dari segi logistiknya, dari segi support di rumah, ada banyak isu. Okey, so saya ada soalan seterusnya, Pan. Tapi ini di luar konteks negeri Selangor lah. Kita pandang ke seluruh Malaysia. Okey, guru di pendalaman Sabah ada akui mereka sangat risau dengan tahap pembelajaran anak murid mereka. Okey, sepanjang tempoh pembelajaran dan dari rumah PDPR, sistem berkenaan sesuatu yang sukar dan luar biasa bagi murid-murid di pendalaman Sabah. Adakah cara yang lebih efektif bagi masyarakat luar bandar, terutamanya pendalaman, bagi menghabiskan silibus lah sekurang-kurangnya pembelajaran mereka sepanjang tahun? Yang ini memangnya saya akui, sebab kita bercakap tentang Sabah. Perlu juga kita beritahu kepada pendengar-pendengar untuk faham, untuk konteks katakan di Sabah contohnya, dan mungkin juga di Sarawak dan beberapa kawasan even di Semenanjung Malaysia, di mana sekolah tu jauh tak daripada rumah. Sekolah tu sendiri, maknanya kalau katakan di Kelantan pun masih ada pelajar-pelajar yang pergi sekolah naik kereta api. Bukan kereta api yang macam kita punya KTM tu, sebab dia jauh kan. Dia macam tu. Jadi bila kita mengharapkan, kita menyandarkan pendidikan kepada teknologi untuk konteks di Sabah ini, dalam mereka memangnya dah jauh, okey, daripada mungkin cikgu tu tinggal di tempat lain dan pelajar tu tinggal di tempat lain, nak menggunakan teknologi pun tak boleh. Pastinya akan ada isu keciciran dekat situ untuk menghabiskan silibus, dengan orang kata kekangan yang ada antara guru dan pelajar adalah sesuatu yang memang bukan mudah, tetapi perlu juga dilakukan. Dan saya tak tahu bagaimana, sebab kita macam kata Tuan Aziz, pandemik ini masih belum selesai. Okey, kembali kalau kita nak tunggu bila pandemik ini selesai, mungkin kita nak buat kelas tambahan ke apa. Guru-guru dia memang satulah, guru-guru dia dah fikir dah apa dia nak buat. Tetapi mereka juga ada kekangan untuk melakukan sesuatu sekiranya pandemik itu tidak memberi mereka ruang. Sebab bukannya atas dasar polisi, tapi atas dasar pandemik
pandemik itu sendiri. Kan bagaimana mereka mahu melawannya hanya untuk katakan pergi berjumpa dengan pelajar tersebut. Okey, so masalah di Sabah dan Sarawak ni bukan hanya pada gadget tetapi pada lokaliti ataupun lokaliti yang mengkhususkan. Okey, faham. So soalan yang ke-9 puan untuk hari ini, ahli keluarga merupakan salah satu persekitaran khusus yang mempengaruhi perkembangan tingkah laku dan emosi kanak-kanak. Benda ni menunjukkan bahawa persekitaran yang dibentuk oleh ahli keluarga, sama ada positif ataupun negatif, memberi kesan kepada kanak-kanak. Tak kala sebahagian ibu bapa yang mungkin kehilangan mata pencarian sepanjang tempoh PKP, adakah dia bakal mengganggu emosi sekeluarga dan khususnya terutamanya pada kanak-kanak semasa tempoh PDPR? Ibu bapa dah kehilangan kerja, stres. Lepas tu nak menjaga anak-anak di rumah, PDPR. Pada pendapat puan, adakah dia akan mengganggu emosi kanak-kanak tu sendiri di rumah? Pasti. Sebab macam saya kata tadi, bezanya kanak-kanak dengan dewasa. Kanak-kanak ni kerana usia mereka kurang matang. Mereka tidak boleh rationalize apa yang berlaku. Mereka tidak faham. Katakan contohnya sebelum ni boleh makan mungkin makanan yang lebih mewah. Tiba-tiba mungkin kerana ibu bapa tersebut mungkin dipotong gaji dan sebagainya, akan ada seolah-olah ration pula dekat rumah tu, makan tidak lagi semewah sebelum ini. Dan mungkin dia tak akan faham macam mana kita nak ibu bapa, walaupun dia nak menceritakan, walaupun katakanlah ibu bapa tersebut adalah cuba menceritakan kepada anak-anak dia yang contoh ayah dah kena buang kerja, kanak-kanak tersebut tidak mudah untuk faham. Sebab mereka tak matang. Pada mereka, apa kena mengena dengan kerja tersebut dengan dia makan? Betul. Patutnya dia makan adalah dia makan. Dan bercakap tentang makan daripada PDPR, so maknanya kalau selama ni mungkin dia rasa dia makan cukup dan dia bertenaga untuk belajar, tapi selama ni dan sekarang tidak lagi. Dan itu pasti akan mempengaruhi. Itu dari segi makanan lah, sebab itu antara salah satu orang kata keperluan yang paling penting di mana wang selalu digunakan. Macam di Malaysia mungkin dari segi pakaian tu kita tak rasa sangat sebab kita tidak ada 4 musim. Tapi rumah pun ya. Katakanlah kerana 3 ni lah, kalau kita tengok 3 isu yang ni kan, maknanya tempat tinggal, makanan dan pakaian. Tempat tinggal, kalau katakan rumah itu disewa dan ibu bapa itu tidak dapat lagi menyewa di situ. Berpindah. Jadi pastinya bukan sahaja mempengaruhi PDPR, mempengaruhi segala-galanya, emosi yang tidak ada perkena-mengena pun dengan pendidikan, dan definitely dia akan mempengaruhi dengan besar terhadap pendidikan kanak-kanak tersebut. Berdasarkan soalan ni, apa yang saya risaukan secara peribadi ni, pada pendapat saya dia bukan hanya kepada bagaimana nak makan apa semua, tapi yang saya risaukan adalah penderaan terhadap kanak-kanak itu sendiri pun. Macam kita fahamlah, keluarga ada masalah kewangan apa semua, dengan pelbagai benda yang nak contoh nak beli makan pun tak mampu semasa pandemik. Saya risaukan daripada segi penderaan bukan saja emosi tapi fizikal. Adakah benda tu berkemungkinan untuk terjadi semasa pandemik, ataupun puan rasa benda tu sebagai ia boleh berlaku. Macam saya cakapkan tentang episod yang lepas, okey, di mana bila kita cakap tentang emosi dalam keluarga, yang dewasa dulu kena pandai kawal emosi. Sebab bila kita tak dapat kawal emosi, kita akan cuba melepaskannya. Dan dalam keluarga selalunya yang ada adalah keluarga yang asas akan ada ibu bapa dan anak-anak. Dan mungkin anak-anak tu lah yang akan menjadi pelepas kepada kemarahan, kegeraman dan sebagainya. Dan mungkin juga pencetus kemarahan tu adalah daripada kanak-kanak tu sendiri. Okay, mungkinlah mereka merengek dan sebagainya, tapi mungkin juga diorang bukan, tetapi mereka menjadi kau lalu depan aku, kau jadi mangsa. Jadi memang akan ada kemungkinan tersebut.
Okey, untuk soalan yang terakhir pada hari ini puan. Macam kita baca soalan ni, rakan merupakan individu yang kedua rapat dengan kanak-kanak setelah ahli keluarga. Sebab sahabat boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang kanak-kanak tersebut. Dengan kata lain, persekitaran yang positif antara kanak-kanak dengan rakan mampu memperkembangkan tingkah laku dan emosi kanak-kanak. Oleh kerana tempoh PKP, tiada pergaulan sesama rakan sebaya. So, boleh mempengaruhi emosi kanak-kanak sebabkan rakan? Pasti. Sebab itulah sebenarnya kita kena faham kenapa kebanyakan kanak-kanak kita galakkan untuk memasuki prasekolah. Kalau di Malaysia ni kita akan panggil prasekolah. Dan sebelum prasekolah juga kita ada yang kanak-kanak yang mungkin pergi taska, pergi play school dan sebagainya. Apakah tujuan utama sebenarnya kita galakkan kanak-kanak ini pergi ke kelas-kelas ataupun sekolah-sekolah sebegini? Kalau saya boleh gunakan perkataan sekolah. Seolah-olah kecil lagi, baby pun nak hantar pergi sekolah kan? 4 tahun. Sebenarnya bukanlah kita mengajar dia subjek-subjek SPM. Tidak, tapi antara salah satunya adalah bermain. Lain tau bermain seorang dengan bermain 2 orang, dan lain kalau bermain dengan 3 orang dengan 4 orang. Jadi pembelajaran tu berlaku dengan keadaan yang seronok. Lagi seronok, lagi banyak kita boleh belajar sebenarnya. Jadi dari sini bayangkan, bukan saja dia tak ada sahabat, dia tak ada kawan nak main. Bila dia tak ada kawan nak main, dia akan mula main sorang-sorang. Bila dia mula main sorang-sorang, dia akan mungkin boleh, saya tidak kata akan pasti, mungkin dia akan mula develop tingkah laku yang sebelum ni mungkin dia tak buat sebab dia ada kawan. Sebab sekarang bila tak ada kawan, dia akan mula contoh memasuki website-website yang dia patut tak masuk kan. Macam sekarang ni, walaupun katalah ibu bapa boleh blok dan sebagainya, video ataupun advertisement di antara video-video kat YouTube tu pun dah boleh mempengaruhi macam-macam kepada kanak-kanak. Dan jadi saya rasa memang untuk soalan ni saya memang setuju, kerana mereka tidak ada sahabat, ataupun tak ada orang yang kawal mereka dengan siapa mereka bersahabat. Sebab di sekolah contoh ada guru untuk lakukan itu, dan mungkin juga kerana itu mereka punya emosi lebih positif. Jadi dalam keadaan ini, kerana tak ada sahabat, mungkin juga emosi mereka boleh menjadi negatif. Okey, cukup 5 soalan untuk hari ini puan daripada kalangan rakyat negeri Selangor yang bertanya di Facebook kita. Kita akan kembali lagi di episod yang akan datang. Tetapi jika anda ada pertanyaan berkenaan dengan kanak-kanak, bagaimana nak menjaga ataupun apa-apa soalan yang relevan, kita boleh tanyakan kepada pakar-pakar kita. Boleh tinggalkan komen di Facebook kami, dan kita akan pilih 15 soalan yang terpilih untuk kita tanyakan kepada pakar-pakar yang akan datang. So, kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.